Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita sama-sama hadir pada waktu yang berbahagia ini. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kita berada di bulan Ramadan di hari yang ke-19 begitu ya, lebih kurang, iaitu peristiwa nuzulul Quran telah kita sambut sempena dengan cuti semalam. Jadi saya sentuh sedikit tentang nuzulul Quran, yang mana nuzulul Quran ini, penurunan Al-Quran ini, dengan erti kata al-i'lam, iaitu pemberitahuan. Kedatangan ataupun turunnya Al-Quran sebagai memberitahu kepada kita banyak perkara yang berkaitan dengan syarak. Oleh itu sebenarnya Quran ini kalamullah, kalam yang azali lagi qadim, ya, kalam yang kekal abadi, lagi ya berserta dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menyerupai makhluk pada asalnya. Dia tak ada menyerupai makhluk, tidak ada suara, tidak ada ya huruf. Tetapi apabila diturunkan kepada Lauh Mahfuz, jadi di sana ada satu stesen penurunan Al-Quran daripada Allah SWT kepada Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz diturunkan pula kepada Baitul Izzah, ya, satu kiblat yang menjadi kiblat kepada para malaikat. Kemudian diturunkan Al-Quran daripada Baitul Izzah melalui malaikat Jibril alaihi salam terus kepada dada Nabi SAW, yang mana Baitul Izzah itu sendiri, kalau dijatuhkan batu daripada Baitul Izzah akan jatuh terus betul-betul di atas bumbung Kaabah. Dia bertepatan dengan Kaabah. Jadi turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah itu kepada dada Nabi Muhammad SAW adalah dengan sebagai bukti menunjukkan betapa Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi SAW, yang mana dia, Al-Quran ini satu-satunya mukjizat Nabi yang kekal sampai hari ini, ya, yang kita baca dia, ya, mu'abbadun bitilawati, dikira ibadat membacanya. Nabi SAW tidak berkata alif lam ra satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, ra satu huruf. Jadi tiap-tiap satu huruf dibalas dengan satu kebajikan dibalas dengan 10. Jadi ini menunjukkan bahawa bacaan Al-Quran menjadi ibadat dan mendapat pahala dengan membacanya. Jadi kalau ditanya kenapa malaikat Jibril yang menurunkan wahyu dengan izin Allah,
Maka sudah tentulah di sana ada jawapannya, merujuk kepada kitab Manahilil Urfan fi Ulumil Quran. Sebabnya kerana malaikat Jibril ni dialah satu-satunya malaikat yang mengangkat kepala dulu daripada segala malaikat ketika sujud kepada Nabi Adam. Sebab itulah malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu, dan penurunan wahyu ini kepada Nabi SAW dapat dilihat sendiri oleh para sahabat bagaimana turunnya wahyu. Di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang satu bab berkaitan dengan merindui Allah Subhanahu wa taala, menangis, kelebihan menangis kerana merindui Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada satu hari Sayyidina Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, jom kita pergi menziarahi Ummu Hani. Maka apabila sampai di rumah Ummu Hani alaihimussalam, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, maka bila sampai di rumah Ummu Hani, dibagi salam dan terus dapat dilihat bahawa Ummu Hani menangis sedih. Lalu ditanya oleh salah seorang daripada sahabat antara Abu Bakar dan Umar, kenapa engkau menangis wahai Ummu Hani? Tidakkah engkau redha bahawa Muhammad berada di sisi Tuhannya? Maka jawab Ummu Hani, aku bukan tak redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Tuhannya, tetapi yang aku sedih ialah wahyu sudah tidak diturunkan lagi. Lalu Ummu Hani pun terus menangis dan tangisannya diekori oleh Abu Bakar, Omar menangis juga bersama-sama, mengenangkan bagaimana peristiwa turunnya wahyu. Dan turunnya wahyu itu dalam bentuk berperingkat-peringkat. Ya, pada peringkat awalnya kita ketahui bahawa ayat yang mula diturunkan ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ila akhiril ayat. Ketika turunnya wahyu di Jabal Nur, ya, di Gua Hira, fi ghari Hira, maka Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril sambil dikatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra' ya Muhammad. Lalu Muhammad SAW menjawab, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Lalu dipeluk dengan sekuat-kuatnya, lalu sesak nafas Nabi, dilepaskan semula. Lalu ditanya lagi, lalu disuruh, Iqra' ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Kemudian seterus peristiwa antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad tentang penurunan wahyu ini. Setiap kali malaikat Jibril membaca, lalu tergopoh-gapahlah Nabi Muhammad untuk mengikut bacaan Nabi. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan engkau bergopoh-gapah wahai Muhammad untuk membaca Al-Quran. Ketika malaikat Jibril membaca itu, sebaliknya akulah yang akan menghunjam Al-Quran itu ke dalam dadamu. Sebab itu Nabi walaupun tak erti membaca, tak erti menulis, Nabi diberi mukjizat untuk membaca Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, sejarah penurunan Al-Quran ini secara berperingkat-peringkat. Di antara yang saya dapat ceritakan di sini, ada kadang-kadang turunnya wahyu dalam keadaan bunyi seperti rantai besi, ya, berdengung. Kadang-kadang berdengung seperti lebah. Apabila para sahabat melihat peristiwa turunnya wahyu, mereka begitu sedih melihat Nabi dalam keadaan terketar-ketar. Ya, terketar-ketar Nabi menahan penurunan Al-Quran itu. Dalam keadaan Madinah begitu sejuk, Nabi boleh berpeluh dengan sebab beratnya Al-Quran. Qaulan saqila, perkataan yang berat.
"Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau diturunkan Al-Quran itu kepada Gunung Ganang, percaya roboh Gunung Ganang kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dalil menunjukkan bahawa penurunan Al-Quran ini begitu berat bagi Nabi. Namun diriwayatkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa sebelum Rasulullah wafat, Nabi masih lagi, sebelum Nabi wafat 9 hari, Al-Quran masih diturunkan. Sedangkan Nabi hampir wafat. Wattaqu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat diputuskan oleh pakar mufassirin mengatakan bahawa ayat yang paling akhir sekali diturunkan. Walaupun begitu tuan pernah dengar ayat yang diturunkan akhir ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ada mengatakan bahawa al-yauma akmaltu lakum, tapi ada yang rajih mengatakan bahawa wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Ini dalil menunjukkan bahawa selanjut umur macam mana sekalipun, maka kita dituntut untuk menuntut ilmu, sedangkan Nabi 9 hari lagi nak wafat masih turun wahyu lagi. Jadi ada kala bunyi loceng datang dalam keadaan bunyi loceng, ada kala dalam keadaan datang dalam turun wahyu, ada kala bunyi lebah. Jadi Nabi terketar-ketar begitu, turun Al-Quran. Bila turun saja Quran, Nabi terus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tu Nabi terus baca kan ayat-ayat Quran. Hadirin yang dihormati sekalian, di saat Quran diturunkan, ada di kalangan sahabat yang pandai menulis. Jadi ada di antaranya seperti Abdullah bin Amr bin al-As. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma pernah berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam uridu hifzuhu fanahatni Quraisy. Adalah aku menulis tiap-tiap sesuatu yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya aku dapat menghafaznya. Maka dilarang oleh orang kafir Quraisy dengan mereka berkata, taktub kulla syai'in tasma'u wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Menulis oleh engkau wahai Abdullah bin Amr bin al-As sesuatu yang kau dengar daripada Rasulullah, sedangkan Muhammad itu manusia biasa, berkata ketika marah dan ketika gembira, ketika redha. Maka aku pun menahan diri, fa amsaktu anil kitabah, aku tahan diri untuk menulis. Wa zakartu dzalika li Rasulillah, dan aku sebut perkara itu kepada Rasulullah. Fa auma'a bi asbihi ila fihi, maka Rasulullah letakkan tangan pada mulutnya. Dia tunjuk tangan pada mulut Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah ambil tangan, tunjuk kat mulut dia. Lalu Rasulullah bersabda, uktub fa walladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqqun. Tulislah daripada aku, demi Allah, ma yakhruju minhu illa haqqun, tidak keluar daripada mulut aku melainkan perkara kebenaran. Ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur dengan hawa nafsunya, tetapi Nabi Muhammad bertutur dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dihormati sekalian, peristiwa penurunan Al-Quran ini sebenarnya mempunyai sejarah yang begitu agung yang dimiliki oleh orang Islam sendiri, yang perlu kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Quran ini kalamullah, dan Quran ini kita kena buat perjanjian dengan dia. Ta'ahadu bil Quran, sebagaimana sabda Nabi SAW. Ta'ahadu bil Quran, buat perjanjian, setialah dengan Quran. Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibil, kerana dia bersangatan liar daripada unta. Kalau kita bela lembu, kambing, kerbau, dia akan digembala dengan mudah. Pasal bapa unta, mak unta, keturunan keturunan kambing, lembu, kerbau ni dia tak ada berpisah antara satu sama lain. Tapi kalau gembala unta, kalau lepas pandang saja, satu padang dia boleh bertaburan. Dia liar, bukan liar kerana buas, tetapi dia bersepah. Sebab itu Quran ini kalau kita tinggalkan dia, dia tak mendekati kita. Seolah-olah macam Quran merajuk daripada kita. Kalau kita dekat dengan dia, kita kasih kepada dia, insya-Allah dia akan mendekati kita dan dia akan menemani kita, dan dia akan menjadi hujah yang mendatangkan kemunafaatan bagi kita di hari akhirat besok. Minta-minta kepada Allah SWT, jangan Quran menjadi hujah kebinasaan terhadap kita. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Sebab itu dulu dinyanyikan tentang Quran ni. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalam yang qadim, lagi azali, yang tidak membosankan kita membacanya. Sebab itu perlu kita mendekati Quran, baca Quran, lapang masa saja ambil Quran. Malam-malam di akhir Ramadan ini, biarlah kita ada Quran di kepala kita. Jaga saja di mata, terus mencapai Quran, baca Quran. Mudah-mudahan Quran menjadi hujah bagi kita, hujah yang manfaat bagi kita. Dan segala amal soleh, sedekah, khairat, buat kebajikan, masuk baca Quran, zikir, wirid, doa, tahajud dan sebagainya, inilah yang kita akan bernapas di hari akhirat besok. Ditakuti kalau kita tak baca Quran, takut tak boleh bernapas di akhirat besok. Berpeluh kita. Ya, peluh sampai ke pinggang, peluh sampai ke dagu, sampai mencungap-cungap dalam peluh. Kita rasa sendiri, orang lain tak rasa. Serugi-rugi manusia di hari akhirat besok ialah orang yang rugi terhadap dirinya sendiri. Serugi-rugi manusia di hari akhirat besok adalah orang yang rugi terhadap dirinya sendiri. Saya ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekali anak angkat Rasulullah, kerana dia anak kepada Abdul Muttalib. Sayyidina Ali menantu Rasulullah, ya, dan mempunyai kehebatan, dididik oleh Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. An Ali radhiyallahu anhu qala, ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ama maknanya ketahuilah, jangan tak tahu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Ala, sekali lagi kita jumpa perkataan ala dan perkataan ama. Dua-dua makna serupa, ketahuilah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dan Quran disebut ala. Bukan illa, ya, ala. Ketahuilah, jangan tak tahu. Inna satakunu fitnah. Sesungguhnya lagi akan berlaku fitnah di akhir zaman. Qultu mal makhraj minha ya Rasulullah. Maka kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah, apakah jalan keluar daripada fitnah itu? Qala, maka dijawab oleh Nabi, kitab Allah. Cara kita melepas diri daripada fitnah itu tak lain tak bukan ialah merujuk kepada kitab Allah. Fihi naba'u ma qablakum,
di dalamnya ada perkhabaran umat sebelum kamu. Ya, seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, kaum Ad, kaum Samud, kaum Irama, Irama Zatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa Samud alladhina jabu as-sakhra bil wad, wa Fir'aun dzil autad alladhina tawa fil bilad. Ini ayat-ayat semua menunjukkan atas peristiwa umat-umat zaman silam seperti kaum Sabak. Ini dalam surah Sabak. Wa khabaru ma ba'dakum, khabar dalam Quran menceritakan tentang alam akhirat, syurga, neraka, ya, alam kubur, ya, sampailah kepada melalui titian siratal mustaqim dan sebagainya. Dan dalam Quran juga hukmu ma bainakum, menjadi titik penyelesaian hukum antara kamu. Kalau ada apa-apa berlaku dalam masyarakat, Quranlah menjadi hakim dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Wa hakama ma bainakum. Huwal faslu laisa bil hazl. Dialah yang menyelesaikan, menghuraikan segala permasalahan yang timbul kosot masai dalam masyarakat. Mantara kau, siapa yang meninggalkan Quran min jabbarin, daripada golongan yang sombong gangah, qasamahullah, dimurkai oleh Allah. Wa man ibtaghal huda fi ghairi adallahullah. Siapa yang menuntut jalan petunjuk selain daripada Al-Quran, disesatkan oleh Allah. Siapa yang cari jalan lain daripada Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah SWT. Sebab itu Al-Quran ini, maklum ajalah dalam bahasa Arab, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, semoga kamu menjadi insan yang berfikiran, maknanya mempunyai kematangan, pemikiran, ideal, bijak, cemerlang melalui Al-Quranul Karim. Dan Quran inilah Allah Ta'ala pelihara sampai hari akhirat, sampai kiamat, sampai bila-bila Quran tidak akan menyeleweng. Wa wahablullahil matin. Ikatan antara kita dengan Allah ialah Quran sebagai tali penghubung yang kukuh, yang mantap. Wa huwa zikrul hakim, peringatan yang bijaksana, dan dialah jalan yang lurus, dan dia tidak mudah diseleweng oleh hawa nafsu, wala taltabis bihil alsinah, dan tidak dapat dikelirukan oleh mana-mana anasir ataupun bertuturan yang boleh merosakkan Al-Quran itu sendiri. Sama ada melalui alat-alat komunikasi, Quran tidak akan dapat diubah. Ya. Wala yashba' minhul ulama. Tidak kenyang-kenyang daripada Al-Quran itu oleh para ulama, mengkaji, menyelidik, menyelami, mengkaji, mendalami, memahami dengan berbagai-bagai tafsiran yang didatangkan, seperti tafsir Zamakhsyari, tafsir Ibn Katsir, tafsir Zilal Quran, tafsir Pimpinan Rahman dan sebagainya. Ya, itu kajian para ulama tentang Al-Quran. Wala yakhluq an kasratir rad. Tidak timbul sesuatu yang boleh dapat ditolak daripada Al-Quran. Ya, tak banyak yang dapat ditolak. Quran tetap benar. Wala tanqadi ajaibahu. Tidak habis-habis keajaiban yang tidak berkesudahan jin apabila mendengar, sehingga mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami dengar Al-Quran itu sebagai satu yang begitu ajaib sekali, kerana dia adalah wahyu kalamullah, datang dari Allah untuk kemunafaatan manusia. Sebab itu Quran ini menyelamatkan. Al-Quranu imamuna wa dusturuna. Quran itu sebagai pemimpin kamu,
ya, dan juga sebagai perlembagaan kamu sebenarnya, ya. Ini yang dikatakan, ya, ketuanan Islam berdasarkan perlembagaan Al-Quranul Karim, ya. Itu sebab perlu dikaji secara mendalam tentang kepentingan Quran dari berbagai-bagai aspek, kerana dalamnya ada janji buruk, janji baik, syurga, neraka, segala maklumat-maklumat yang perlu diketahui oleh jiwa manusia. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, kata jin tadi, memberi petunjuk kepada kami, memberi petunjuk dan kami beriman dengannya. Kesimpulan dengan apa yang telah yang daripada kita dapati daripada Quran ini, man qala bihi shadaq. Siapa yang berkata tentang Quran maka benarlah dia. Siapa yang beramal dengan Quran maka diberi ganjaran pahala. Siapa yang menghukum dengan Al-Quran maka menjadi adil dia. Siapa yang berdoa, siapa yang menyeru melalui dalil-dalil Al-Quran maka dia dapat petunjuk ke jalan yang lurus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa Darimi. Takat yang dapat saya sampaikan adalah qadar. Mohon maaf dan mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.